Hai, apa khabar? Sebagai home tutor, kamu nak pergi ke lesson yang pertama dan semasa dalam perjalanan ke rumah murid anda, kamu berasa, oh, bagaimana student saya dia akan suka saya ke? Macam mana dengan itu parents? Jika mereka tak suka saya, macam mana? Saya boleh ajar ke? Jika dia tanya satu soalan yang sangat susah, bagaimana saya akan jawab? Jadi apabila kita fikir seperti ini, kita menjadi semakin negatif. Dan selepas itu kita akan jadi semakin nervous dan takut. Jadi untuk video ini kita akan bincang tentang perkara ini. Kita akan mengatakan 10 perkara yang kita boleh buat supaya kita boleh menangani masalah ini. Mari kita bermula. Poin yang pertama untuk menangani cabaran apabila kita rasa takut adalah kita tidak perlu buat apa-apa. Kita tidak perlu fikir apa. Kita hanya perlu dress professionally. Kita perlu pakai dengan kemas dan elok-elok. Dan apabila kita pakai dengan sangat baik, kita akan memberikan satu impression yang baik kepada kita punya student dan ibu bapa mereka. Mereka tengok kita pakai dengan cantik-cantik, mereka akan fikir bahawa kita sangat profesional dan ini akan membantu kita untuk meyakinkan diri semasa kita pergi ke appointment yang pertama. Ini poin yang pertama, sangat simple. Hanya pakai cantik saja. Poin yang kedua adalah kita ada pengetahuan bahawa ketakutan ini atau apabila kita rasa cemas, risau, itu adalah sesuatu yang sangat natural. Dan kerana pada akhirnya kita akan jumpa murid itu pertama kali. Dan mereka ialah stranger, kita adalah stranger. Jadi sangat natural kita akan berasa cemas. Jadi apabila kita sedar tentang perkara ini, kita akan rasa lebih senang atau lega. Dan menurut satu laporan daripada edutopia.org, di sini menyatakan bahawa apabila kita rasa takut, itu ialah satu stres hormon yang dipanggil kortisol. Dan apabila kita ada ketakutan atau kita ada itu kortisol, ini akan membantu kita untuk lebih senang untuk belajar dan boleh membantu untuk meningkatkan daya peringatan. Ini menurut laporan ini. Jadi memang ini sesuatu yang sangat natural dan kita akan rasa takut dan apabila kita sedar ini sesuatu yang semula jadi, kita akan rasa lebih lega, kan? Jadi bagaimana kita boleh rasa lebih lega adalah dengan kita perlu memberi tumpuan. Ini poin yang ketiga, memberi tumpuan kepada pernafasan kita, breathing. Kerana apabila kita cemas, kita tidak sedar bahawa kita sedang nafas dengan cara yang tidak begitu normal. Maksud saya, apabila kita cemas, kita akan bernafas masuk ke dalam chest kita saja dan selepas itu dia akan keluar. Begini, begitu saja. Jadi ini maksudnya ialah ini dipanggil breathing yang sangat shallow, tidak dalam. Oleh kerana itu quality breathing itu tak begitu baik dan ini akan membuat kita lebih nervous. Kerana saya seorang pengajar, guru berenang juga, dan saya menggalakkan murid-murid saya untuk mempunyai cara pernafasan yang sangat dalam dan ini sangat sihat semasa mereka berada di dalam air atau kolam renang. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh kita punya stomach, kan, kita punya perut, kita boleh masukkan perut itu begitu dan selepas itu kita boleh bernafas melalui kita punya mulut. Jadi pernafasan itu sangat mendalam sehingga ke perut.
Selepas itu keluar. Apabila keluar, kita pasti bahawa semua udara keluar. Nah, dengan cara ini kita boleh buat 5 sehingga 7 kali. Masuk dan keluar. Apabila kita bernafas begini, kita akan pastikan bahawa udara itu akan pergi ke bawah di perut kita, dan selepas itu akan keluar melalui mulut kita. Apabila kita bernafas begini, kita akan bernafas dengan lebih baik, lebih berkualiti, dan ini akan membantu kita untuk relax, lebih relax. Apa lagi boleh membantu kita untuk relax? Kita akan pergi ke poin yang seterusnya, ialah poin yang keempat, iaitu kita perlu prepare in advance. Ya, kita perlu buat semua yang diperlukan, semua persediaan, penyelidikan, kajian tentang subjek yang kita nak ajar. Mungkin subjek itu ya sains, matematik, English, bahasa Melayu. Kita perlu buat kajian yang secukupnya. Apabila kita buat kajian yang secukupnya, kita boleh buat banyak kajian di dalam Google, ada banyak resources secara percuma, kita boleh buat kajian. Dan ini akan membantu kita bersedia untuk subjek itu. Jadi, apabila kita bersedia, kita akan menjadi lebih confident apabila kita berdepan dengan murid itu untuk kali yang pertama. Jadi, kita boleh cuba yang itu. Jadi, selain daripada itu, apabila kita pergi ke rumah murid itu pertama kali untuk appointment yang pertama, poin yang kelima adalah kita perlu menjalin hubungan dengan murid itu. Maksudnya kita baru nak mengenali mereka. Jadi oleh kerana dia pun nervous, dia orang baru, kita pun orang baru, jadi kita boleh berfokus untuk mengenali mereka. Maksudnya kita tidak ajar banyak tentang subjek itu perkara yang sangat susah atau mendalam, kerana ini akan membuat dia lebih nervous dan kita nervous juga kan. Jadi kita boleh simple, ajar mereka secara simple dan fokus untuk membantu untuk mengenali mereka supaya hubungan kita menjadi semakin erat dengan mereka. Jadi ini cara yang kelima. Jadi poin yang keenam adalah just be yourself. Pada akhirnya mungkin kita boleh tengok tutor yang lain yang mereka sangat confident, atau apabila mereka membantu murid-murid mereka sangat digalakkan dan sebagainya. Mungkin kita tengok banyak motivation speaker, mungkin kita tengok Tony Robbins ke atau sesiapa ke yang sangat motivation, dan kita nak ikut mereka atau mirip personality mereka. Memang ini satu perkara yang tidak dinasihati, tidak begitu baik. Mengapa? Kerana apa yang kita paling pandai buat, kita lebih pandai untuk menjadi diri sendiri. Kita ada keistimewaan diri sendiri. Jadi adalah baik untuk menjadi just be yourself and ikut cara sendiri, cara kamu bercakap, personality kamu yang unik. Gunakan personality itu, saya pasti pada apabila parents itu, apabila student kamu lebih mengenali anda, mereka akan menghargai keunikan personality dan cara kamu mengajar, dan mereka akan menghargai dan akan sangat digalakkan oleh cara kamu mengajar. Jadi be yourself, jangan jadi orang lain. Okey? Mari kita pergi ke poin yang seterusnya. Poin yang seterusnya adalah poin yang ketujuh, iaitu fokus kepada student itu, bukan fokus kepada diri sendiri. Kerana apabila kita selalu fikir tentang diri sendiri, tentang kerisauan, ketakutan kita, emosi kita akan menjadi semakin negatif dan kita akan menjadi semakin takut. Jadi adalah baik untuk terus berfokus kepada
murid itu, pelajar anda, bagaimana boleh menggalakkan pelajar itu, bagaimana kita boleh memberi motivasi, membantu pelajar kita. Apabila kita fokus kepada pelajar kita, fokus itu kita tidak akan sedar diri. Dan apabila ini berlaku, kita akan rasa secara semula jadi kita akan rasa lebih tenang dan lebih damai. Dan pada akhirnya ketakutan itu sudah hilang. Ya, seterusnya selain daripada itu kita ada cakap tentang breathing exercises tadi. Jadi poin yang ke-8 yang sangat membantu adalah buat exercise. Kerana exercise itu ialah stress reliever. Dia boleh membantu kita untuk merasa lebih yakin dan berasa lebih senang dan lega. Kerana apabila kita ada tekanan, ada stres, kita pergi exercise, kita akan rasa lebih lega selepas itu. Ada banyak kajian yang mengatakan manfaatnya untuk membuat bersenam. Dan untuk kamu boleh pergi berenang ke, atau pergi buat running ke, atau buat badminton ke, apa yang sukan yang anda gemari. Untuk saya suka pergi berlari. Saya suka buat home gym. Dan cara saya buat berlari ialah HIIT, iaitu High Intensity Interval Training. Ya, maksudnya apabila saya buat training atau running, saya cuba run secepat-cepatnya, itu cardio workout, dan selepas itu saya relax. Dan selepas itu beberapa minit selepas itu saya cuba lari lagi. Sedaya upaya saya menggunakan semua tenaga saya sehingga saya rasa penat, saya berhenti lagi dan saya teruskan. Ini cara saya berlari dan saya tengok bahawa ada banyak manfaat. Tetapi ini adalah saya untuk kamu boleh buat apa cara yang kamu fikir sesuai. Bersenam adalah sangat baik untuk kita punya keyakinan diri dan untuk membantu pelajar kita. Okey, jadi poin yang ke-9 adalah apabila kita pergi exercise, kita pergi gunakan alam sekitar atau alam semula jadi sebagai pembantu kita, sebagai kita punya terapis. Jadi apabila kita berada di dalam keadaan atau suasana yang aman dan damai, seperti di taman, seperti di tempat yang sunyi, kita akan melegakan hati kita. Terutamanya apabila kita tinggal di tempat-tempat yang pusat, di bandar seperti Kuala Lumpur atau di Johor Bahru atau di Pulau Pinang. Cara hidup memang sangat busy kan. Jadi apabila kita berada di tempat yang sunyi, kita pergi ke gunung, kita buat hiking, ini akan membantu melegakan hati dan minda kita dan boleh membantu untuk membuat kita tak begitu nervous apabila kita jumpa orang. Okey. Poin yang ke-10 adalah perlu pastikan bahawa anda, rakan-rakan kita sini boleh mendapat kita boleh tidur dengan secukupnya. Ini adalah nasihat yang saya selalu berikan kepada semua murid saya sebelum mereka nak mengambil peperiksaan. Kerana ada yang belajar sepanjang malam, apabila hari exam sudah datang, mereka lupa, tak boleh ingat kerana mereka terlalu letih dan daya peringatan mereka tak begitu kukuh, tak begitu kuat lagi. Jadi adalah penting untuk tidur dengan secukupnya. Memang kita perlu buat kajian persediaan untuk lesson yang pertama, tetapi kita perlu munasabah dan sehari sebelum lesson itu adalah baik untuk tidur dengan nyenyak secukupnya. Dan apabila kita bangun keesokan harinya, kita akan rasa bagus, yakin, lega. Dan apabila kita jumpa pelajar kita memang akan jadi lebih confident. Walaupun kita akan rasa nervous, ini sesuatu yang natural. Dan apabila kita tidur dengan baik, kita akan rasa lebih relax.
Jadi inilah 10 poin yang kita boleh gunakan supaya kita boleh membuat diri kita lebih yakin, lebih relax, lebih lega apabila kita jumpa pelajar kita untuk kali pertama. Tetapi rest assured kawan-kawan kita bahawa apabila kita pergi ke lesson yang seterusnya dan lesson yang seterusnya secara tetap, ketakutan atau kekhawatiran atau kerisauan itu akan menjadi semakin kurang. Kerana kita lebih mengenali pelajar kita, kita rasa lebih comfortable untuk menyesuaikan diri dengan mereka. Jadi lama-kelamaan perasaan takut ini akan hilang. So, harap ini akan menggalakkan anda untuk mengatasi cabaran ketakutan. Dan sila like, share, subscribe dan jumpa lagi pada masa yang akan datang. Jumpa. Bye.